So pada masa tu dia bercerita kat jiran dia kata apa kerja yang dia boleh buat. Jadi sebab dia ni tak ada special apa-apa pun. Dan dia ni tak ada special apa-apa pun, tak pandai apa sangat pun. So apa benda yang dia boleh buat. So jiran dia cakap, yang dia tanya ni ialah jiran yang jahit beg dia tu lah, beg anak dia tu. So dia pun jiran dia bagi idea, why not kau jual beg ni. Masa tu dekat dalam market tak ada. Masa ni tahun 2010-2011 lah. Okay. Beg macam ni tak ada dekat market kan? Ada dekat market tapi dia tak sama macam ni lah. Tak sama macam apa yang dia buat. Tapi dia kata pula dia memang tak ada duit kan? Dia memang tak ada duit nak buat beg satu tu pun macam mana kan? Takkan dia nak buat beg tu guna langsir dan dia jual kan? Okay. So dan akhirnya dia berfikir dia duk raise fund, dia start raise fund daripada kawan-kawan rapat dan juga family member. Okay, dia raise fund dan dia dapat duit sebanyak RM2,000. Dia cerita dia nak buat benda ni, dan semua orang pun excited lah masa tu kan. Semua orang pun excited dan dia dapat RM2,000. Daripada RM2,000 ni dia dapat beberapa beg sahaja. Okay, dia dapat lah beberapa beg dan dia dapat jual. Tapi selepas tu dia terpaksa macam dia dah tak boleh nak buat dah. Dia tak boleh pusing modal. Sebab masa tu dia pun tak ada duit. Dia pun tak ada duit. Dia ada duit, dapat RM2,000, dia buat beg dan dia jual dan dia gunakan duit tu. Okay. So benda tu berjaya tapi tak berjaya untuk dia ada duit. Alright. Lepas tu dia cakap alamak dia tak ada duit dan dia tak tahu nak buat macam mana. Dia start untuk raise fund daripada public pula. Maksudnya daripada kawan-kawan dia yang tak rapat lah, dengan family yang tak rapat, yang dia besarkan sikit dia punya skop lah. Tapi pada masa tu secara tiba-tiba kawan-kawan dia dengan family member dia yang jauh-jauh ni dah tahu pasal produk dia ni, walaupun dia baru buat sikit je masa tu. Okay. So dah tahu pasal produk ni dan last dia dapat raise fund untuk second time ni. Okay. Untuk second time ni dia dapat raise fund $200,000 USD Okay, $200,000. Di mana dengan itu dia dapat buat beg yang banyak. Okay, beg yang banyak dan juga dia juga dapat buat tempat dia proses beg tu. Dan jiran dia adalah pekerja dia yang paling rapat lah, dan akhirnya jadi chef mana lagi jiran dia tu yang memang kena jahit pada permulaannya dulu tapi sekarang tak ada lah. Okay? So jiran dia buat beg, dia buat jual, dia buat marketing. Okay? So marketing dia agak bagus. Okay? Sebab dia ni jenis perempuan yang sophisticated lah kan? Tak tahu buat kerja rumah, tak tahu buat apa semua, tapi boleh bercakap dengan orang apa semua. Kalau kita tengok muka dia tu muka cantik. Ini Melissa Killing ni. Alright. Dan masa tu lahirlah bisnes tu dan produk tu. Produk nama dia Pack It. Okay? PACKIT. So dia adalah salah satu nama lunchbox yang paling popular dekat US, tapi dekat Malaysia tak berapa popular. Tapi saya tengok dekat Malaysia ada market dia. Saya check juga malam, harga dekat Malaysia ni paling murah harga Pack It ni yang kecil RM89. Itu yang paling murah yang saya nampak. Ini pun saya tengok online lah. Tapi yang standard harga dia RM135. So harga pun agak tempat juga, tak adalah murah sangat kan untuk lunchbox kan. Okay. Tapi dia memang orang US masa tu panggil benda tu refrigerator bergerak, peti ais bergerak. Okay, peti ais bergerak. So dia boleh bawa beg bergerak, dalam tu sejuk. Dalam tu sejuk, kalau air tu sejuk, air tu kekal sejuk dan dia kekal selama 12 jam. Bila saya baca dekat Shopee, Lazada, dia memang garantikan kesejukan tu selama 12 ke 16 jam. Okay?
So ni produk Melissa Killing ni. Okay. Tapi dia punya kejayaan tak terhenti dekat situ je. Okay. Sebab tu masa tu mula dia dapat 200,000 dan dia start jual. Dia jual dekat street lah. Dia jual dekat street. Kan? Sama macam Ami kan, dia jual cookies kan. Macam tu lah dia jual mungkin. Mungkin lah kita tak sure macam mana cara dekat street dia jual tu. Saya tak sure. Tapi mungkin lah dia jual kat jiran punya family kan. Dia jual macam tu dekat street. Okay. Dengan produk package ni. Okay. Dan sampai satu masa macam mana dia boleh meletup produk ni betul-betul boleh meletup. Saya tak ingat tahun berapa dan saya benda tu tak ada tulis pula tahun berapa. Okay. Tapi benda ni betul-betul meletup one day disebabkan ada seorang artis ni pegang backpack it ni untuk berjalan-jalan di US. Bukannya pergi syuting ke apa, tapi dia jalan-jalan ke US, dia pegang backpack it ni. Okay. Dan artis ni memang sangat popular. Artis ni memang sangat popular. Kalau saya sebut semua orang kenal, iaitu Cameron Diaz. Okay. Cameron Diaz tahun 2008 sampai 2018 10 tahun tu, Cameron Diaz adalah aktris paling kaya dan paling banyak movie dia berlakon. So paling gempak kan, paling gempak Cameron Diaz ni kan. So at that time saya rasa dalam 2011 2012 macam tu lah mungkin. So Cameron Diaz ni memang nama tengah meletup kan. Dan bila ditanya adakah Melissa Killing ni bayar Cameron Diaz, sebenarnya tak. Memang benda tu tak pun. Memang Cameron Diaz memang pakai produk tu dan memang bawa saja je pergi jalan dan ditangkap gambar oleh paparazzi dia pakai backpack tu. Dan selepas tu memang meletup lah. And the rest is history lah. Okay. So dan selepas itu lepas dia gambar Cameron Diaz pegang bag tu tersebar dekat internet pada masa tu, terus Walmart contact dia. Okay. Walmart contact dia untuk collaborate dengan dia produk ni, dengan contact dengan Melissa Killing ni. Okay. Untuk collaborate dengan produk ni apa semua, masuk dekat dalam Walmart dan sebagainya. Dan selepas itu produk ni betul-betul boom di US. Dan kalau kita tengok, nak kata boom tak boom, sampai ke Malaysia lah. Okay, dia sampai ke Malaysia. Produk tu ada dekat Malaysia. Saya tak pakai, tapi saya rasa lepas ni saya akan pakai sebab saya tertarik betul dengan cerita dia ni. Okay. So dan dia punya bisnes sekarang, bernilai 12 juta. Okay? 12 juta USD sekarang harga dia. Okay? So dia dapat besarkan anak dia pun sekarang ni dah besar lah. Yelah, kita imagine lah, benda ni dah 13 tahun lepas lah. Masa dia janda tu 13 tahun lepas kan, anak dia pun semua dah besar lah sekarang kan. So you just imagine, okay, daripada dalam akaun dia ada RM13 sahaja dan tak ada duit akan masuk. Okay, tak ada duit expected akan masuk. Okay, sebab tak ada sumber. Dia bukan macam kita ada commission setiap 2 minggu apa semua kan. Dia memang tak ada sumber langsung dan dia tak tahu dah nak buat apa. Okay, dan dia just buat, dia just terima kata orang. Okay, dia just terima kata orang, cadangan orang, dia buat. Okay, dan akhirnya sekarang ni dia kaya raya lah. Okay, dia kaya raya. Bukanlah terlalu kaya, bukanlah satunya businessman yang besar macam businessman yang lain kan. Okay, tapi kita just tengok, okay, dia punya aset, dia punya business harga pun dah 12 juta. You just imagine betapa besarnya business tu dengan hanya menjual bag container tu. Okay, lunchbox tu. So just boleh tengok. Dan ramai budak-budak sekolah kalau dekat US, kalau tak pakai pack it ni, dia memang kira tak gempak lah. Kalau tak pakai pack it ni memang tak gempak. Tapi pengajaran sebenarnya, pengajaran yang kita perlu ambil daripada cerita ni, okay, yang saya suka sebenarnya bukanlah cerita dia sangat, yang saya suka pengajaran dia lah. Okay, pengajaran dia. Okay, kalau kita nak berjaya,
Okay? Kalau kita nak berjaya, dia ada banyak cara. Okay? Dia ada banyak cara. Satu, kita kena usaha keras. Satu, kita kena cari apa yang kita nak buat. Tapi dalam cerita Melissa Killing ni, dia berbeza. Okay? Dia berbeza. Dia menerima cadangan daripada orang lain. Cuma mungkin dia ada satu idea yang kreatif. Okay? Cumanya dia tak ada idea untuk kembangkan benda tu. Dia hanya buat untuk anak-anak dia je. Okay? Dia hanya buat untuk anak-anak dia sahaja. Okay? Dia tak ada nak kembangkan benda tu. Tapi ada orang yang datang dan mencadangkan, why not kau buat benda ni as a business. Kan? Okay? As a business. Dia dengar tapi dia tak ada modal dan dia raise fund. Okay? Dia raise fund. Dia pergi minta dekat orang tu. Dia pergi minta orang. Saya tak sure macam mana. Saya cuba bayangkan keadaan. Kita tak ada duit tau. Hari ni kita tak ada duit. Tapi kita minta pinjam dengan family, dengan saudara kita, dengan kawan-kawan dekat kita. Kita pinjam, kita cakap kita nak buat bisnes ni. Bisnes bag container ni kan. Okay? Kita nak buat bisnes ni. So, you boleh imagine tak? Betapa susahnya dia masa tu dan betapa tebalnya muka dia masa tu sebenarnya. Okay? Betapa tebalnya muka dia masa tu. So, saya boleh imagine benda tu. Kalau benda tu berlaku kat saya, kan, saya nak buat benda ni tak keluar pun lagi. Dan apa yang saya tunjuk dekat kawan family saya tu ialah yang jiran saya buat untuk anak saya. Dia punya kain adalah kain lansir. Okay? Kain lansir. So, saya tak sure macam mana dia boleh yakinkan orang. Okay? Dia boleh yakinkan orang dia dapat RM2,000 pada orang. Tapi itulah sebenarnya. Cuba kita bayangkan balik. Cuba kita imagine balik. Sebenarnya kalau kita nak pinjam-pinjam orang sekeliling, nak dapat RM2,000 susah. Tak susah mana pun sebenarnya. Tak susah mana. Boleh. Bukan banyak. Ni bukan RM20,000 punya cerita. RM2,000. Kan? RM2,000 sebenarnya boleh. Tapi macam mana kita nak kembangkan benda tu? Kan? Macam mana kita nak kembangkan idea tu? Itu yang betul-betul saya rasa inspire tu dengan dia. Okay? Saya bukan inspire apa dengan idea dia. Sebab ni bukan idea dia. Ni idea jiran dia pun sebenarnya. Cuma saya inspire dia macam mana dia raise the fund. Okay? Dia raise the fund. Dia dapatkan fund tu. Dan dia buat marketing. Okay? Dan dia buat marketing. Dia ni tak tahu apa pun. Masak pun tak erti. Nak jahit pun tak erti. Okay? Nak menjahit pun tak erti. So, yang boleh inspire is macam mana dia buang dia punya malu. Okay? Dia buang dia punya malu. Dia buat. Dan dia cakap, dan selepas tu bila yang first round tu sebenarnya RM2,000 tu dia buat tapi tak jadi sebab duit tu habis kan lepas tu kan. Tapi lepas tu dia tak tak putus asa. Dia cuba lagi dan masa tu dia dah ada satu pack yang cantik kan, bukan daripada kain lansir kan. Dia ada satu pack yang cantik, dia boleh tunjuk dekat orang ramai apa semua. Dapat raise fund sebanyak RM200,000. Okay? Sebanyak RM200,000 daripada market. Yang ni susah. Macam mana kita nak dapat? Kalau kita nak dapatkan RM200,000 memang susah. Kan? Okay? Tapi dia boleh yakinkan orang. Dan saya rasa hutang ni pun semua dah lama dah dia bayar. Kan? Apa semua. Kan? Ataupun dia jadikan diorang ni semua shareholder ke apa, kita tak sure. Right? Okay? Dan selepas itu dia buat marketing. Dan dia berjaya. So saya cakap, first kita tak boleh malu. Kita kena face dengan orang. Okay, kita kena face dengan orang. Kita nak something. Okay, kita kena face dengan orang without malu. Kita tak minta pinjam duit pun. Kita nak jual takafu je. Okay, kita jual takafu. So tak adalah nak malu sangat. Kalau pinjam duit tu malu kan. Okay, tapi kita jual takafu. Tapi kita kena face dengan orang. Tapi ramai orang malu jual takafu. Okay, kalau ramai orang malu jual takafu, so kita kena change benda tu. Kalau you rasa malu, Melissa Killing lagi malu. Janda anak 3, duit tak ada. Pinjam duit orang, nak buat bisnes yang belum ada lagi. Right? Itu you kena fikir lah first. Lepas tu, you kena tengok macam mana dia market rating. Okay? Dia punya market rating, dia pergi buat satu persatu. Okay? Dan selepas itu, kita kena tahu. Luck kita tak tahu macam mana. Untuk Melissa Killing ni, dia punya luck ialah dia sendiri pun tak tahu macam mana Cameron Diaz boleh pakai bag yang dia buat. Okay? Amin kena ni Cameron Diaz. Tak kena? Tak kena? Allah Akbar. Tak kena susah cerita. Era Fazira kan?
Dah relax je. Cameron Diaz ni dia macam Era Fazira lah, tapi Era Fazira kat Malaysia, Cameron Diaz ni kat satu dunia ni, kat Hollywood. Pelakon top number 1 dekat Hollywood. Okay. Dan dia adalah aktris paling kaya dekat dunia kot sampai sekarang. Saya rasa sampai sekarang, saya tak sure kalau sampai sekarang ke tak, tapi before dia pernah jadi aktris paling kaya, dan saya rasa sampai sekarang. Okay. Kita tak tahu macam mana dia punya luck dia boleh dapat Cameron Diaz pakai bag tu. Dah lah Cameron Diaz pakai bag tu dah satu. Lepas tu bawa jalan-jalan dekat LA, tengah-tengah LA tu satu. Dan Melissa Killing ni duduk California. Okay, LA dengan California tu jauh. Okay, itu satu. Dan kemudian ada pula paparazzi ambil gambar dan benda tu dekat dalam dia punya berita lah mungkin kan. Dia tak adalah nak ambil gambar bag tu pun paparazzi tu nak ambil gambar Cameron Diaz mungkin. Tapi Cameron Diaz tengah pegang bag tu. Okay, so itu luck ni. Kita tak tahu luck kita dekat mana. Okay, kita tak tahu luck kita kat mana. Kita boleh dapat siapa? Oh itu Cameron Diaz. Dia. Oh okey, kalau tengok muka saya perasan lah. Kalau tengok cerita movie mesti tahu lah Cameron Diaz. Kan, waktu tahun 2008 sampai 2018 tu, kalau ada 10 cerita keluar, saya ingat 3 dia mesti berlakon. Oh. Aduh lah. So kita tak tahu luck kita dekat mana. So kita tak tahu. Mungkin luck kita akan dapat satu big case. Okay? Mungkin luck kita akan dapat satu big case. Ataupun mungkin luck kita akan dapat satu orang yang memang akan jadi COI kita yang boleh lead kita kepada lebih banyak klien. Okay? Kita tak tahu. Ataupun mungkin kita akan ada luck dekat CSD, Corporate Solution punya ni, punya produk. Kita tak tahu luck kita dekat mana. So, apa yang kita boleh buat sekarang, apa yang kita patut buat sekarang ialah kita perlu buat kita full, jangan malu. Okay? First thing, jangan malu. Dan kita terus buat dan kita mengharapkan kita ada luck. Kita nak dapatkan luck kita, rezeki kita yang besar tu dekat mana. Mungkin big case. Mungkin ada COI yang bagus. Okay? Mungkin macam-macam cara. Okay? Macam-macam cara. Mungkin kita ada satu COI yang kita akan dapat, tapi mungkin yang dia recommend tu tak besar. Masuk RM2,000 satu kes lah, katakan lebih kurang macam tu. Tapi ada 2,000 orang. Kan? Ada 2,000 orang dia boleh kenalkan dekat kita macam tu. Itulah yang tenang. Kalau kita tengok sama macam Melissa Killing kan. Cameron Diaz tu mungkin CEO, kita boleh anggap dia macam COI kan. Macam COI dia. Cameron Diaz, berapa ramai orang yang tengok Cameron Diaz dan berapa ramai orang suka apa Cameron Diaz pakai, dia nak pakai. Apa Cameron Diaz buat, dia nak buat. So bila tengok ada backpack tu kan, so ramai orang nak cari backpack tu. Okay, ramai orang nak cari dan cerita dia sampai sekarang dan bag tu sampai ke Malaysia. Okay, so ramai orang kata sekarang dia susah. Alah, susah lah aku ni, aku dalam keadaan yang paling teruk dalam hidup aku lah kan. This is the lowest time, the hardest time yang ada dekat dalam diri aku lah, apa benda semua kan. Okay, dia tengok janda anak 3 ada RM13 duit. Janda anak 3 duit ada RM13 je. Mana tahu hari ni dia jadi millionaire. Dia jadi millionaire. So benda ni kita tak boleh nafikan. Okay, benda ni rezeki daripada Allah SWT. Okay, kan? Dan kita pun akan jadi macam tu. Kemungkinan besar satu hari nanti kita akan dapat income 12 juta satu tahun. Mustahil lah. Tak mustahil. Ada je orang yang kita kenal dapat 12 juta setahun, lebih daripada tu. Kan? Kita punya bos lebih daripada tu setahun income. Kan? So benda ni mustahil lah. Benda ni tak mustahil. Kan? So kemungkinan nanti, okay, macam saya ada Imtiaz KMU, tu produk saya kan, Imtiaz KMU, company saya lah, produk saya produk insurans lah, produk pasport. So kemungkinan satu hari Imtiaz KMU akan bernilai 12 juta. Mustahil lah? Tak mustahil. Walaupun sekarang ni memanglah tak dinilai sampai 12 juta. Kan? Okay? Tak mustahil.
Tapi saya nak cakap, kita tak adalah seteruk Malaysia Killing sampai sekarang ni. Dalam akaun kita ada RM13 dan takkan ada duit yang masuk lagi dah. Dia teruk lagi. Alright. So itu nak kata teruk tak teruk langsir tu dia gunting, dia pergi suruh jiran dia jahit, letak ais kat dalam. Kenapa dia tak beli satu kain yang proper dekat luar? Kain yang elok sikit Mungkin kain jenis kain langsir, sebab beg dia memang beg yang tebal tu lah, macam lagi keras daripada langsir. Saya tengok kalau kita tengok lunchbox tu Dan daripada situlah keluarnya lunchbox yang lain tu. Saya tak sure lah, mungkin macam anak saya tu ada bawa lunchbox keluarlah lunchbox yang brand-brand yang lain, yang jenis-jenis yang lain. Semuanya start daripada Malaysia Killing. Dan dia ni sebenarnya membawa satu jasa yang besar dekat semua ibu bapa dan semua orang. Kadang-kadang ada je orang yang bawa lunchbox so itu yang kita nak tengok, yang kita nak ambil pengajaran. Kalau lah kita ni rasa kita susah hari ni, orang lain ada yang lagi susah. Orang lain ada yang lagi susah. Kalau lah kita rasa kita ni tak boleh berjaya, orang lain tak tahu apa pun. Tak tahu apa-apa, jahit tak reti, apa tak reti, idea pun tak ada, orang lain yang bagi idea pun boleh berjaya. Takkanlah kita ni yang kita boleh buat sale, kita boleh jumpa orang, kita boleh bercerita dengan orang, kita tahu 7 step of process, kita tahu 7 step of approach, kita tahu 7 step of presentation, kita tahu 7 time of closing interview. Semua benda kita tahu, nak servicing, nak dapat referral, semua kita tahu. Kita tahu, takkanlah kita tak boleh berjaya. Cumanya kita nak buat sebanyak mana. Banyak mana kita nak limit tu. Banyak mana kita nak limit. Jangan sampai satu hari kita terpaksa pergi jumpa saudara mara kita yang terdekat untuk jadi macam Malaysia Killing, nak kena pinjam duit. Malaysia Killing ni dia nak pinjam duit, dia ada purpose lagi sebab dia nak buat benda tu. Tapi kita ada purpose apa produk yang kita nak buat. So produk takaful lah yang akan menyinari hidup kita. Itu yang kita akan kita boleh buat. So sementara masih ada lebih daripada RM13 duit kita dalam akaun ni sementara tu, right? So kita buat yang sebaik mungkin. Hari ni ataupun esok akan masuk lagi komisen. So kita tak putus duit. Salah satu nikmat yang kita buat dekat dalam insurans ni, duit kita tak putus. Setiap 2 minggu dia masuk. Ada orang yang dah tak guna lagi 6 minggu lepas punya komisen. So itu situasi kita sekarang. Cumanya, adakah kita nak perbaiki diri kita jadi lagi better, ataupun kita nak duduk dekat takut yang sama, ataupun kita akan tahu satu hari nanti kita akan jadi teruk. Sebab apa? Macam mana kita nak tahu kita teruk? Kalau sales kita tak sampai 100,000 minimum tahun ni, kita akan teruk dalam masa 3-4 tahun akan datang. Kecuali kalau kita boleh backup tahun depan kita buat MDRT. Kalau tahun ni kita buat 30,000, tahun depan MDRT, kita boleh backup. Tapi kalau kita nak average setahun 100,000 at least, kalau tak 100,000 ataupun 120,000 lah, kita ambil life advisor punya target lah kan. Kalau kita tak 120,000, kita akan menyusahkan diri kita lagi 3-4 tahun yang akan datang. Percayalah cakap saya, sebab saya dah tahu benda ni dan saya dah lama dekat dalam industri ni, dan ini adalah satu-satunya cara untuk kita wake up balik. Macam mana kita nak wake up balik? Kita masih ada masa sampai hujung bulan 12, kita buat 120,000. Cuba yang terbaik. Selain daripada tu, kita dapat pergi Vietnam. Kita dapat pergi Vietnam kalau kita buat 120,000. Kalau dah kita dah katakan masa dah suntuk sangat lah, itulah nak pergi Korea tak boleh lah. Padahal sebenarnya pada saya Korea tu achievable je lagi untuk sesiapa pun. 230,000. Tapi kalau rasa dah tak boleh, buat 120,000 pergi Korea. At least kita tutup this year dengan satu perkara yang menarik, dengan satu pencapaian yang hebat, dapat juga pergi trip tahun depan. Kalau tak, kita tak ada pergi trip. Kalau tak, kita tak pergi trip mana-mana.
Okay? Sebab kalau kita buat 120,000, 2 trip lah confirm dalam tangan. Satu Vietnam, satu lagi Hat Yai. Hat Yai daripada Imtiaz. Kan? So, kalau kita tak buat 120,000, kita tak dapat nak pergi trip ke mana-mana. Dan memang kita akan jadi something yang loser lah tahun depan. Kita duduk dekat sini. So, masih ada masa, tolonglah fikir sebaik yang mungkin. Okay? Tolonglah fikir sebaik yang mungkin. Buatlah sesuatu dalam masa yang ada. Dalam masa yang singkat ni, masih ada masa, buatlah sesuatu. Okay? Buatlah sesuatu. Jangan rasa, alamak, aku dah tak boleh lah ni lah, apa semua. Kan? Okay? Macam Jumaat lepas lah. Kak Desi dah tak nak buat dah sebab D2 teruk. Saya tanya D2 teruk berapa? 72 kan? 72, D1 berapa? D1 95. Tengok orang yang tak baca memo kan? Orang tak baca memo. Kalau D1 95, D2 AIA bagi sampai 70 tahun ni kan? Lepas tu tiba-tiba nak semangat pula. Semangat, baru nak semangat. Apa kan? Lepas tu semangat hari ni tak masuk lah. Kan? So, kita bawa direction kita ke mana? Kan? Bawa ke mana? Kalau you susah sangat nak jadi contoh, nak tengok contoh kan? You boleh tengok saya sendiri je lah, cukup lah. Tengok saya sendiri, macam mana saya maintain saya punya komitmen. Selagi saya ada komitmen, selagi tu saya bersemangat. Itu je menunjukkan semangat saya. Alright, so saya rasa itu saja sharing saya lah pada pagi ni. Itu sajalah sharing saya pada pagi ni. Harap akan menjadi harap boleh dapat sesuatu lah. Okay? Boleh dapat sesuatu untuk dijadikan iktibar, untuk dijadikan adoman, untuk dijadikan semangat sedikit untuk kita mengharungi minggu ini, okay? Dan seterusnya bulan ini. Alright, so itu sajalah, okay? Pasal Melissa killing ataupun semua penuh dan Melissa Irwin killing. Alright, so selepas ini kita nak sharekan target masing-masing. Okay, tak kisahlah kita ada berapa orang pun, kita jalan sahaja. Okay, no problem. Okay, pada saya bukanlah no problem, dia memang ada problem lah, tapi apa yang boleh kita buat kan? Apa lagi yang boleh kita buat? Okay, adakah kita nak kena buat lunch box pula kan, container bag pula kan? Tak mungkin lah. Okay, so ini yang kita ada, ini yang kita perlu pertahankan. Alright, so kita perlu buat betul-betul. Okay, saya yakin kalau saya buat betul-betul, rezeki akan ada dekat saya, benda ni akan berubah. Okay, benda ni akan berubah. Okay, ujian takkan ambil masa yang lama. Ujian takkan ambil masa yang lama, dia akan berubah. Kalau ujian ni dia just nak tengok kita teguh ataupun tak teguh. Kalau kita teguh, kita akan berjaya. Kalau kita tak teguh, kita akan suffer. Itu sahaja. Alright, so target untuk minggu ni, Hafiza tadi diorang cakap apa je tadi, Hafiza? Tadi pasal apa, adalah dia bagi list lah aktif inaktif apa, tapi lepas tu dia bagi tahu untuk servicing tu iPost tu lah, macam ada list-list yang terbaru yang kita boleh update dekat Alpa tu. Okey, dekat Alpa tu, ya betul, dekat Alpa tu kalau tengok daripada last week ada masuk hot lead kan. Ada masuk hot lead. Saya tak sure apa survey yang orang buat, yang AI buat, saya pun tak tahu. Saya pun tak perasan sebenarnya ada survey ke tak. Tapi diorang ada buat dan dia ada tanya klien-klien kita
ada minat apa-apa tak dekat ni, so boleh tengok dekat Alpha, dekat dalam hot leads. Okay, saya pun pagi tadi sebelum start ni tadi saya tengok saya ada 3 kontak juga sebenarnya. Saya pun tak perasan. Saya tengok ada hot lead, ada 3. Ni klien-klien kita lah, yang dia berminat dengan any produk. Saya tak sure macam mana dia orang punya survey. So saya rasa saya nak kena call saya punya klien ni tengok macam mana. Okay. Dan dia ada cakap juga dekat email tu dia ada cakap dekat email tu, kalau kita tak contact klien kita ni, dia akan bagi dekat ejen lain contact tu. Right? So siapa yang ada hot leads, okay, contact dan kena letak senyum dekat Alpha tu. Kalau tak letak senyum, nanti kalau tak ada apa-apa action, dia akan bagi contact klien kita dekat ejen lain. Okay. So tu yang jadi masalah. So siapa-siapa yang ada, saya tak ada listing siapa ejen yang ada, siapa yang tak ada. Saya ada listing untuk saya je. Okay, saya tak banyak lah, saya ada 3. Right. So hopefully you check lah. Okay. So siapa yang tak datang tu saya tak tahu nak cakap macam mana lah, sebab saya lately ni kita buat Isnin Jumaat kan. Ada yang sekejap on off datang, sekejap datang, sekejap tak, sekejap datang, sekejap tak kan. Lepas tu bila kita cerita pasal something yang kita sambung rentetan daripada minggu lepas, 2 minggu lepas, dia tak tahu, dia nak marah. Dia nak marah, padahal kita dah cerita sebelum tu dah kan. Dia dah cerita dah sebelum tu. Saya perasan lah ada 2-3 perkara lah kan. Orang tiba-tiba dia aku tak tahu apa-apa kan. Lepas tu saya cakap benda ni kan aku cerita minggu lepas, kau yang tak tahu kan. So normal lah. Contohnya masa hari Jumaat lepas, bukan Jumaat yang lepas ni, Jumaat yang sebelum tu, kita jadi cerita pasal Masya. Tiba-tiba bro cakap, aku tak tahu apa-apa pasal Masya ni. Ingatkan dia dah ketinggalan ke apa lah. Tak ada, kita cerita seminggu sebelum tu kan. Seminggu sebelum tu kita dah cerita dah keseluruhan dia kan. So sebab tu kena join all the meetings. Okay. Pada yang on off tu okey lagi. Yang on off tu okey lagi. Tapi yang tak masuk terus tu lagi teruk lah. Okay. Tu lagi teruk. Saya tak tahu nak buat macam mana. Kita tunggu termination je lah kot. Okay. Alright. Ada juga yang tak masuk langsung tu, saya mesej pun memang dah tak reply lah. Itu kita tak boleh nak buat apa lah. Okay, tak apa. Kita kejap saya nak share ni. Tak makan lagi lah. Makan ni. Pergi makan pergi dok. Abang nak try pergi tu ni. Alright, so benda yang sama untuk kita share setiap minggu. Alright. So ada 6 perkara yang kita nak kena share. Kita ada 4 orang sahaja hari ni, no problem. So saya mulakan dengan Nas dulu. Dia nak keluar kejap lagi kan? Ke dia dah tak ada lah? Ada. Assalamualaikum, selamat pagi semua. So yang saya hormati kita punya unit manager Encik Madu Gadir. So sharing pagi tadi, kita pun banyak masa, Allah tak ramai. So sharing bos pagi tadi, dia memang kena dengan situasi. Saya tak tahu situasi orang lain, tapi tak adalah dalam akaun saya tu ada balance RM13. Tak adalah sebenarnya macam tu tahap dia. Tapi memang sekarang ni saya rasa the lowest point sangat dalam saya punya situasi. So memang kena dengan apa yang bos share pagi tadi. So target saya sampai Disember still saya maintain. Kalau ikut tadi bos cakap kita try fight sampai 120,000. Saya cuba 120,000 tapi saya punya main target saya still stick dekat yang macam sebelum ni, saya target 90,000. 90,000 sampai Disember lah. So maksudnya shortfall saya lebih kurang dalam 60,000 lebih sikit untuk cukupkan 90,000. So target minggu ni saya rasa dah lebih kurang macam target bulan ni lah. So sebab ini pun dah 20, so balance dalam ada berapa 10-11 hari lagi. So target minggu ni saya target
sekurang-kurangnya saya dapatkan 15,000 untuk this week. So planning aktiviti minggu ni macam Boy cakap yang hot lead tadi, sebenarnya dah masuk dekat Alpha. Saya rasa sebenarnya saya tak sure lah, sebab saya rasa kalau dekat saya dah masuk almost sebulan lebih, dekat 2 bulan benda tu ada masuk. Ada yang saya call, ada yang kata dia sebab tak tahu, dia orang sebenarnya bila dia orang masuk Alpha My AIA tu, dia orang kena update needs, survey needs dia orang punya apa semua. So daripada situ ada yang tanya, ada yang kata just untuk dia orang update saja. So saya akan call yang lain-lain juga untuk balance. So planning posting social media. Ini social media saya kebanyakannya saya dah tak buat direct kat FB lah. Macam apa yang bos pernah share, saya rasa last week ke last 2 week, saya message setiap peniaga. Kalau perasan dekat FB kan ada orang post dekat grup-grup tu, berniaga apa hari ni, jom share kan. So ramai akan komen. Saya tak PM diorang kat Facebook. Semua orang yang komen tu, diorang ada tinggalkan WhatsApp, diorang punya link WhatsApp. So setiap seorang yang tinggalkan link WhatsApp tu, peniaga, sebab kita tahu diorang semua peniaga, cuma mungkin peniaga maybe suri rumah yang berniaga ke apa semua. So saya PM seorang-seorang. So saya WhatsApp, kalau saya tengok WhatsApp saya yang random tu, last week je almost 90 lebih. 90 lebih saya WhatsApp orang yang random lah saya WhatsApp. Masih belum ada lagi yang reply balik. Tapi reply kata berminat, tapi feedback maksudnya diorang pun berniaga, diorang tahu kita pun berniaga, diorang respon. Diorang kata thank you for the share, saya dah ada, nanti apa-apa saya akan contact. So saya akan teruskan buat tu lah. So tips saya rasa boleh saya sekalikan. So maybe sebelum ni ramai orang tengok dekat Facebook tu berniaga-berniaga, dia PM dekat Facebook. Bila kita PM dekat Facebook ni takut diorang tak baca tau, sebab dia masuk outbox ke message request, so tak masuk. So kebanyakan peniaga dia akan letak link WhatsApp. So kita WhatsApp direct ke diorang lah. Tapi cuma nasihatnya, kalau boleh nak WhatsApp tu standby nombor phone lain lah. WhatsApp saya pakai nombor lain, sebab kita takut, sebab dulu ada sejarah kita punya KMU juga, dia buat macam tu. Tapi bila ada orang report, nombor WhatsApp tu kena block, so tak boleh pakai. So kalau boleh just cari nombor lain, beli je SIM card lain, WhatsApp kan guna nombor tu. Right, itu saja. Okay. Next, Della. Aku nampak. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Untuk target sampai Disember, Bella stick lagi sampai 120,000 untuk live advisor. So shortfall Bella still lagi 70,000 lah, sebab ada ROP kan. ROP Jumaat lepas. Dan Bella pun tengah hantar bulan ROP tu hari ni. Tak tahulah bila dia boleh boleh masuk balik amount tu. So shortfall lagi 70 lebih, 76,000 kot. Target minggu ni sama juga 10,000. Bella sebenarnya memang open tiap minggu lebih 10,000. Memang tiap minggu open, tapi nak diorang terus masuk di site tu macam lambat. So Bella pun macam pening jugalah, tapi memang nak sangat lah sampai live advisor tu. And Bella pun akan betulkan Bella punya D2 juga. And planning minggu ni mesti sama, follow up. Lepas tu ada new komen juga, and Bella macam biasa Bella banyak buat review polisi, sebab Bella rasa klien Bella yang dah 5 tahun ke belakang suri, polisi diorang still lagi ada bawah, tak cukup lah undercover kan. So Bella banyak fokus kat agency klien, and banyak juga agency klien ni nak upgrade. Semua tu lah proses upgrade. Kalau plan lama tu macam complicated kan. So Bella cuba untuk diorang ambil polisi baru. Lagi satu, Bella macam sekarang kan nak masuk tahun baru kan. So Bella tengah tunggu diary. So diary tu alang-alang macam nak jumpa klien boleh terus bagi, ataupun gunakan alasan untuk bagi diary tu untuk jumpa klien lah.
So, Diary Rabu ni dapat okay. Sebab ramai kain dah tanya dah. notebook ke diary? Notebook. Ramai tanya yang AIA punya, tapi biar tak beli AIA punya. Biar beli Imtaz punya je. So maybe Sama je, AIA Imtiaz ke mana, haram ke halal ke sama. dia memilih kot nak AIA punya. Sebab dah biasa kan Sony bila bagi AIA punya je. Tu cakap lah kadang cakap dah naik harga lah, kadang tak beli. Aduh, cakap dengan klien naik harga, gila ke apa? Taklah ni klien yang macam rapat lah kan. Gurau lah sikit. So dia bagi kata, saya cakap lah bagi yang apa agensi punya lagi cantik. Oh kadang orang macam okey lah sebab benda free kan, milih pula. So posting pun bila banyak posting macam tak bila pasal sekarang ni macam bila kita open je ramai yang cakap saya dah ada plan tu, plan dia hibah RM190,000 RM30 je. So kita macam murah gila dapat polisi harga tu kan. So macam banyaknya kalah kat situ lah harga. So, kita nak cakap lebih-lebih macam plan tu naik harga ke atau statik ke apa kan. Macam tak percaya, macam tak nak ambil polisi lain yang kena bayar lagi mahal kan. So macam tak apalah yang plan yang dah ada tu tak apalah. So sekarang Bella banyak post pasal lain Bella punya result yang dah pernah claim. Dia pernah claim banyak Bella post. So mesti ada yang tanyalah ni plan apa, macam mana dia boleh sakit. At least orang tahu kan macam AIA claim senang cepat. So mesti macam tu lah nak tarik, nak attract macam orang tanya plan kita, plan AIA macam mana. Sebab mostly ramai yang dah ada plan, cuma harga and servicing je lah. And last ni macam Bella post pasal equipment lah. Sebab sekarang kena banyak post equipment untuk tahun ni, akhir tahun dengan tahun depan dah release. So in case kalau kan sebab sale, maybe sebab equipment jugalah. Macam adalah beberapa orang cuma diorang satu communication tu macam balas tak balas je. So itulah kena keep buat lagi lah equipment ni. Sebab itulah nak naikkan KB tahun depan kan. So nak tak nak equipment tu kena banyak lah. So untuk tips, biasalah jumpa klien existing minta reference. Saja. Thank you. Alright. Next, Ami. Bismillahirrahmanirrahim. Target RM150,000. Stick seperti mana yang sebelum ni target. Shortfall 149 149 target minggu ni dari masa 25,000 sebab 2 minggu saya cuti. Minggu 4, minggu 5 bulan lepas. Minggu lepas. So bulan ni minggu ni kena dari masa 2 kena buat juga. Saya target 25 lah. Saya target insya-Allah. Aktiviti planning direct approach dan perkara baru yang saya nak buat, saya nak cuba buat approaching lah. Satu hari 80 insya-Allah. So posting social media takatlah ni saya buat macam biasa lah. Dekat personal FB Hafizah tak start lagi. Tips tak ada. Tu saja. Dan untuk planning tu saya akan follow up lah yang sebelum ni, nombor-nombor ataupun orang yang dah pernah saya contact. So saya akan follow up balik lah. Sebab minggu ni minggu closing kan, bulan minggu terakhir 10 hari terakhir ni hari closing. So saya nak cuba follow up yang tu dan juga cuba push lagi lah aktiviti. Tu saja. Apa saya nak cakap dia, lupa kan. Apa 80 approach tu macam mana tu? Saya akan buat 2 jenis lah. Yang pertama saya akan divide 2. Yang pertama
kalau saya keluar saya direct approach lah. Saya akan approaching kat luar 80 tu. Dan kalau saya tak keluar, saya akan buat calling lah 80. Dua cara. Banyak 80 tu. Boleh dapat kan? Approaching lah. Saya just approach, bukannya nak Yalah. 80. Approaching. Just approaching ni maksudnya kalau ikut kaedah yang saya tengok just 80 tu untuk sorting sajalah. Call dah tanya saya nak dah ada takaful ataupun belum, saya nak spread awareness, tu saja. Kalau daripada 80 tu kemungkinan mungkin ada lah. Yang itulah saya cuba. Saya tak buat lagi, tapi nak buat dah satu hari tu cuma tak done. Tapi saya akan start buat hari ni. By petang ni insyaAllah saya akan cuba bagi kat Cik Kadir feedback dia macam mana. Tapi saya letak dulu dia punya untuk nak push lagi 6 minggu ni, 6 minggu terakhir ni. Saya tak pernah buat kita 80 approaching ni ataupun 80 phone call. Saya cuba buat hari ni. Petang ni ataupun malam nanti saya bagi report kat Cik Kadir. InsyaAllah. Okay. Alright, last Hafizah. Hafizah tak siap. Oh ya kan? Dia target benda yang sama dengan saya. Kami akan buat benda yang sama. Cubalah dia cuba. Tu 25,000 dua orang kan? Ya. Cuma Hafizah dia ada advance sikit pasal dia dah start. Kalau dia nak approach pun dia approach natural market lah. Itu mungkin ada advance sikit kat situ lah. Tapi tak apa kita cuba. InsyaAllah. Amin cakap jap, saya jawab phone jap. Share dari approach. Alright. Baru ni ada dengar sikit daripada successful lah. Saya sebut successful person lah. Dalam company sebelah lah. Company recent company. Sekarang ni dia naik UM2 lah. UM2. Sebelum naik AM lah. Dia ni umur 26 tau waktu dia buat projek ni. Dia start buat umur 25. Lah ni dia dah naik UM. Dia cerita aktiviti basic dia buat. Dia bukannya orang jauh pun, dia orang dekat Penang juga, orang Penang Tunggal. Dan apa benda yang dia share kat tu, dia kata hari-hari dia buat 80 approaching saja. Tapi dia tak buat lah 80 call. Cuma dia buat 80 approaching. Daripada 80 approaching tu dia cari siapa yang tak ada lagi takaful dan dia nak bagi tahu siapa yang tak ada lagi. Dia nak spread awareness lah. Tu saja. Dan dia set up appointment lah. Okey. Sebab apa 80? Sebab 80 tu sebenarnya dia beritahu kata jumlah kita mencari orang yang kualiti katanya lah. Tapi betul juga sebab saya reflect balik dengan saya punya bisnes cookies. Sebab saya target 250 orang satu hari approaching. Dan saya akan habis lah. Kalau 250 ke 300 saya target satu hari approaching. Daripada 250 ke 300 tu saya akan habis jualan. Okey. Tapi sebenarnya dia panggil result yang saya dah buat lah kan. Sebelum ni tak sampai pun sebenarnya 200 orang approaching habis je jualan tu. Maksudnya saya believe dekat apa yang disebut tu sebab saya connect dengan saya punya pengalaman lah kan. Sebenarnya bila tapi saya tak tahu dekat lah ni sebab apa angka 80 tu. Tapi saya sebutlah dah dia sukses kan. Dia dah buat dah dan dia closing satu hari satu. Sebab dia buat tu dia closing satu hari satu. Okay, dia sebut kalau kita approach dia 80 orang tu, kita dah sorting yang memang betul-betul dia tu tak ada dan dia memang betul-betul dia nak takaful. Jadi bila dia dah dapat orang yang tak ada lagi takaful, then dia present dan dia close lah. Tu saja. Idea yang dia bagi dan dia dah naik unit manager 2 dan dia rekrut semua bayar dia semua 25 ke bawah. Dan yang paling menakjubkan sekali dia boleh bawa tahun 2020
seramai 7 orang. Kalau kita konvensional kan, dia kat sana Star Club. 7 orang, bawah umur 25 pi Star Club. Maksudnya sebelum ni saya pernah dengar daripada manager lah, manager sebelum ni tak boleh nak rekrut 25 ke bawah ni sebab depa ni tak ada satu mindset matang tau tak. Apa budak-budak bawah 25 ni. Sebab depa ni tak ada satu tanggungjawab yang besar lagi lah, maksudnya macam tu lah. Jadi dia depa ni kalau recent sebelum ni manager saya sebelum ni dia tak mau rekrut orang 25 ke bawah ni. Bila talk tu, bila yang manager ni Hafiz ni, bila dia proof, maksudnya umur 25 tahun ke bawah boleh pergi Star Club buat 220,000 kan, boleh pergi Star Club kan. Maksudnya benda tu boleh buat dan dia proof benda tu lah. Jadi apa basic aktiviti dia buat? Benda yang dia buat tadi. Benda tu je budak-budak dia duplicate. Itulah yang saya nak cuba duplicate lah. Saya cuba lah sebab saya tak nak buat tapi aktiviti ni. Tapi saya interesting benda yang dia buat tu sebab saya yakin benda yang dia buat sama macam saya buat dalam cookies. Cuma saya nak cuba buat dalam Taraful lah. Macam tu. Sebelum ni kan saya direct approach. Saya find untuk presentation. So saya mungkin bila saya dapat presentation, orang tu yang dia kadang-kadang dia kesian, dia nak dengar ke, dia nak dengar kita punya presentation tu. Tapi dia mungkin dah ada taraful ataupun mungkin dah adalah macam-macam lah kan. Tapi kalau kita approach banyak ni, kita cari betul-betul yang tak ada dan dia nak, kemungkinan besar kita boleh close yang quality. Maksudnya macam tu lah kot, saya rasa. Tapi saya cuba cakap dia. Tengok dia bila Tak dengar. Macam mana? dia bila tanya ada tip ke tak, dia kata tak ada kan. Tapi bila kita suruh cakap, itulah dia cerita dia. tapi okey dapat kan. Tapi saya sebab saya dengar sekali dengan Fiza tau. Dan saya plan nak buat hari Sabtu atau Ahad tu, tapi tak sempat sebab tak siap. Semua kata anak ni cherry berry. Lepas tu Hafizah semalam start semalam. Lepas tu pagi ni dia macam lemah sikit badan. Tak tahu sebab apa. Salah makan ke apa. Ni yang ni demam. Ni. Demam ni badan-badan. Lebat rambut dia. Oh. Korea. Banyak. Okey. Dia kopak dia lah. Kalau Korea kopak dia lah. Okey. Saya jarang angkat phone, saya jarang angkat call masa meeting tau. Nak lagi nombor tu saya tak save kan. So tadi saya tengok nombor saya tak save. Tapi tak tahu kenapa saya nak angkat. Saya angkat. Lepas tu saya off kejap lah tadi. Saya suruh Ami share tadi. Saya tak tahu lah rezeki pagi. Agent Prudential nak masuk KMU. Alhamdulillah. Siapa dia? Daripada Tak tahu nama dia Azmi. Daripada ni office yang dekat Kelang. Oh ya, right. Tak tahulah. Baru dia nak cakap macam tu. Petang nanti saya jumpa dekat 3. InsyaAllah. Boleh. Welcoming. Pula bos. Pula. Allah, Tiki. Dah lama lah dia dekat Pru. Daripada tahun 2008. Apa dia grup mana? 2008. Dia grup. Tak tahu lah Abdul Mukmin ke Israq Kelang ni. Okey. Israq tak ada dah kot. Tak tahu lah. Didi. Okey. Tak tahu lah Didi ke mana. Dia 2008 dah. Macam lagi senior daripada Didi je. Cari impias Kelang kot. Didi baru 2011. Dia tak tahu dapat nombor daripada mana sebab dia panggil saya pun imtiaz KMU. Lepas tu tanya nama pula. Dia website kot. Lain macam Boleh insyaAllah. Okey, tak apa, saya cuba buat cakap dia lah. Saya punya part tu. Sebab kita ada mini iBoss minggu depan, hari Senin minggu depan. So ni memang waktu untuk kita nak cari ejen lah. Ami kalau ada kawan-kawan dekat area Lembah Kelang ni pun boleh tak? Suruh dia datang ni dulu. Right. Ni kita akan buat. Lepas tu nanti next project tahun depan mungkin kita akan buat dekat kalau Nas setuju lah, kita akan buat kat Alostar. Boleh. Tapi rasa Nas macam tak setuju. Kan? Nama apa? Nas nak pindah. Nas setuju. Kalau nak buat iBoss kat Sebelum Alostar. bulan 5 boleh? Oh sebelum
Nah, dia dah deal dengan saya. Tolong jaga budak dia nanti. Okay, so next Monday kita ada mini air boss. So minggu ni kena buat kerja lah untuk dapatkan. So dia datang ni kan. So dia datang ni. Kalau boleh, dia sebenarnya kalau boleh biar you interview dulu. Okay, itu yang terbaik. At least dia dah tahu. Tapi kalau tak interview pun tak apa, suruh datang je. Yang penting kita ada candidate. Alright. So itu je lah saya rasa kot untuk hari ni. Kita habis awal sikit lah hari ni sebab tak ada orang kan, apa semua. Alright. So nanti Ami pukul 10.30 saya bagi link keluar. Alright. Satu lagi, apa nama kelas yang ejen baru akan masuk tu, apa nama kelas tu dia nama apa? AFT Dia kalau dekat pool dulu panggil AFT lah. Dia sama lebih kurang macam tu juga kah? Lebih kurang sama je. Alright. Okay. 70% sama. Maksudnya di kelas tu berlaku hari Rabu, hari Isnin Jumaat. Isnin Jumaat. malam. Malam. Alright. Isnin Jumaat malam. Okay, alright. Okay. Semua yang tu totally by Zoom lah. By online lah. Tak. Yang tu memang kita physical. Oh, physical. Tapi kalau contoh ni kalau orang daripada sini dia akan ada orang tengok tak? Okay, kita tengok crowd. Kalau ada yang daripada jauh, yang luar Lembah Kelang, kalau ada, okay, kita boleh consider untuk online lah. Alright. Memang boleh buat online juga, tapi biasa lah, kita pun faham lah, training macam ni online tu memang kurang efektif kan. Tapi kalau dah terpaksa nak buat macam ni kan, takkan nak suruh datang pula Isnin Jumaat kan. Okay. Alright, yang lain ada soalan tak? Tak ada bos. Bila 150,000 lah. 120,000 tau. Bos, yang kelas TDT tu di setiap Tadi cakap tak ada soalan. Aku tahu. Kelas TDT tu di setiap Selasa ke atau esok ni satu kelas semua tu? Esok je lah sekali TTT. Okay, faham. Gaji TTT Wan Sador turun tak? Wan Sador ke besok? Wan Sador. Dia punya produk ni. Dia kena bagi tauliah lah kat kita. Dekat Imtiaz Econ. Okay, bos. Alright, so tak ada apa-apa. Itu saja. Okay, sekian terima kasih untuk semua. Good luck untuk minggu ni. Nanti 10.30 saya bagi link keluar untuk untuk Fiza lah. Okay. So, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih bos. Good luck semua. Good luck Bella. Good luck Manas. Cik Deh, terima kasih.